اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر. Rabbi tamim bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sampai ayat yang ke-40. Jadi sebelum kita sambung ayat 41, kita tengok antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Setelah Allah perintah kepada Adam dan Hawa supaya keluar daripada surga dan turun ke dunia, Allah beritahu dua kali perintah kepada Adam dan Hawa supaya turun ke bumi. Pertama ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berkata, ihbitu, turunlah kamu, iaitu daripada syurga ke dunia. Jadi Allah beritahu yang pertama ni turun tu sebagai apa? Untuk memaklumkan kepada Adam dan Hawa bahawa antara Adam dan Hawa akan jadi permusuhan dengan syaitan, dengan iblis. Iblis akan menjadi musuh utama mereka, sebagai makluman. Kemudian yang kedua, Allah beritahu ihbitu yang kedua, ayat 38, turunlah kamu semua ke dunia dalam keadaan kamu akan saling bermusuh, tapi ada satu formula, satu panduan yang kalau kamu ikut, kamu akan selamat daripada segala masalah, iaitu hudan. Sekiranya datang kepada kamu petunjuk dari aku, petunjuk hidayat daripada Allah sahaja, kemudian kamu ikut, maka di situ kamu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tapi di sini Allah tak sebut kebahagiaan, Allah sebut sebab-sebab manusia bahagia. Tengok bahasa Al-Quran, Allah nak bagi tahu kalau kita ikut petunjuknya, kita ikut panduan Al-Quran, kita akan bahagia. Allah tak sebut bahagia, tapi Allah sebut apa? Sebab-sebab yang menjadikan manusia bahagia. Allah begitu sebab. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak bahagia, kena cari sebab ni. Kalau tanpa dua sebab ni, kamu tak akan bahagia. Apa dia? Tidak takut dan tidak sedih. Dan sebaliknya, kalau kamu tidak ikut petunjuk aku, sama ada kamu baca saja ataupun tak baca langsung, maka kamu masuk dalam kumpulan yang kedua, iaitu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi manusia ni ada dua bahagian, dua jenis sahaja. Satu, kumpulan ikut hidayah Allah, maka bahagialah dia di dunia. Satu lagi, kumpulan kufur dan ingkar kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka celakalah hidupnya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan kita pernah, semalam kita ada sebutkan antara beberapa contoh lah, manusia yang betul-betul ikut petunjuk Allah, dia akan bahagia walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Juga contoh lah, contoh Nabi kita SAW bila berada dalam gua ketika berhijrah kan. Gua apa dah? Gua Sur ke Gua Hira? Gua Hira ke Gua Sur?
Gua Sur. Gua Sur. Jadi 3 malam Nabi dan Abu Bakar berada dalam gua. Kita tahulah gua tu, saya pernah masuk gua tu. Sempit. Kipas tak ada, aircon tak ada, bilik air tak ada, pipe tak ada, dapur tak ada. Kemudian musuh pula, orang musyrikin betul-betul berada depan pintu gua. Sehingga Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar nampak kaki orang-orang musyrikin betul-betul depan pintu gua. Kata Abu Bakar, kalau mereka tunduk je, mereka akan nampak. Kan? Ketika itu Nabi tenang ataupun menggelabah? Tenang. Ada rasa takut? Tak ada. Ada rasa sedih? Tak ada. Bahkan Nabi, bukan setakat Nabi tenang, tapi Nabi dapat menenangkan Abu Bakar. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Ala tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Kenapa nak sedih? Tidak ada sebab kamu nak sedih. Sebab innallaha ma'ana. Bila kita ikut petunjuk Allah, Allah akan bersama kita. Boleh? Jadi bila Allah bersama kita, tidak ada sebab untuk kita sedih. Yang kita rasa risau ni sebab Allah jauh daripada kita. Boleh tak? Kalau kita duduk tempat Nabi kan, gua tak ada pintu, lepas tu perompak duduk kat luar, nampak kaki dia. Tenang tak? Tak tenang kan? Tak tenang. Itu contoh yang paling real sekali. Dalam keadaan gua yang sempit, tak ada pintu, dan musuh betul-betul depan pintu, dan Nabi tenang je, la tahzan innallaha ma'ana. Satu lagi contoh, ketika Musa AS dikejar oleh Firaun dan tenteranya, sehingga betul-betul sampai di tepi pantai kan, dan di belakang dia tentera Firaun. Ada dalam tafsir mengatakan puluhan ribu Firaun dengan bala tenteranya. Kemudian di depan laut. Kalau pergi ke depan mati lemas. Kalau undur ke belakang, kalau undur ke belakang akan ditangkap dan dibunuh oleh tentera Firaun. Tapi masa tu Musa tenang tak? Tenang tak? Apa kata Musa? Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana kepada Abu Bakar. Pengikut dia tak tenang. Pengikut dia kata apa? Inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan ditangkap oleh Firaun. Kita tak ada pilihan. Pergi ke laut mati, undur ke belakang mati. Inna lamudrakun, kata pengikut Musa AS. Tapi Musa dengan tenang, dia kata apa? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Sebelum tu kalla sekali-kali tidak. Tidak apa ni? Tak mungkin Firaun dapat menangkap kita, dan tak mungkin kita lemas. Kenapa? Inna ma'i rabbi sayahdini. Sesungguhnya bersama aku, Tuhanku akan menunjukkan jalan. Masa tu Musa terfikir tak jalan keluar? Nak keluar macam mana ni? Masa tu Musa terfikir tak? Tapi macam mana dia boleh tenang dan yakin? Depan laut. Apa dia? Sebab dia ikut tabi'ah hudayah. Dia ikut petunjuk Allah. Bila ikut petunjuk Allah, Allah akan bersamanya. Dan bila Allah bersama, Allah yang laut tu siapa yang mencipta? Allah. Firaun dengan tentera dia, siapa yang mencipta? Allah. Jadi tak mustahil Allah boleh tukar laut menjadi lebuh raya. Tak mustahil Allah boleh matikan tentera Firaun sekaligus. Jadi keyakinan Musa kepada Allah menyebabkan Musa tidak takut dan tidak sedih. Okey. Jadi semoga kita ambil pengajaran. Kalau nak bahagia, ikut je petunjuk Allah. Ikut je Al-Quran. Kemudian ayat 40, pengajarannya Allah kata apa? Apa pengajaran ayat yang 40? Punca manusia lupa dan kufur kepada Allah ialah apa dia?
Yang ada pelajar kat depan ke? Tidur. Jangan tidur ah. Kalau nak tidur minta balik rumah. Okey. Apa dia pengajaran ayat 40? Dia punca Bani Israel kufur kepada Allah, tak beriman kepada Allah. Apa dia? Lupa nikmat tu adalah daripada Allah. Terlalu banyak yang Allah bagi nikmat padanya, akhirnya dia rasa nikmat tu daripada usaha dia sendiri. Bila dia tak kenal nikmat daripada siapa, dia tak kenal Tuhan. Itu punca manusia kufur. Jadi Allah nak manusia ataupun Bani Israel ingat balik kepada Allah dan bersyukur. Caranya apa? Apa cara? Kita nak ingatkan orang tu supaya kembali taat kepada Allah. Dalam ayat 40. Ingat kembali nikmat-nikmat yang ingat nikmat yang ada pada kita tu adalah semua daripada Allah. Kenapa aku nak lawan dia? Dia boleh tarik nikmat tu bila-bila masa. Jadi cara mendidik pelajar ke anak-anak supaya taat kepada Allah, selalulah sebut nikmat Allah kepada mereka. Jangan kata dengan cakap mak, dengan cakap bapa. Akhirnya dia akan berpura-pura dengan cakap mak bapa, tapi dia tak akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat hari ini Allah cerita juga tentang Bani Israel, sambungan tentang sikap Bani Israel. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu, dan aminu apa dia? Dia biasa kita jumpa amanu kan? Innal ladzina amanu. Yang ni huruf sama tapi bezanya baris. Yang ni mim baris atas. Yang ni mim baris bawah. Kan? Apa makna dia? Apa beza dia? Hendaklah kamu beriman. Yang mana ni? Wa aminu. Wa aminu fi'ama perintah. Hendaklah kamu beriman. Yang atas ni? Dua-dua ni fi'il. Dua-dua fi'il, perbuatan. Bawah fi'il amar, yang atas fi'il madhi. Terjemahan dia ialah dan mereka yang telah beriman. Boleh? Tengok bahasa Arab. Beza baris je, ma dengan mi berubah makna. Boleh? Ada satu lagi. Ni mi baris bawah, ni mi baris atas. Satu lagi mi baris mati. Apa makna dia? Amno. Tapi tak ada dalam Quran. Dan aminu, berimanlah. Oleh kamu. Bima anzaltu, dengan apa yang anzaltu. Tak, tu apa makna? Aku. Dengan apa yang aku turunkan. Maknanya Allah nak bagi tahu Quran tu diturunkan oleh Allah, bukan daripada Muhammad. Apa dia ni yang Allah turunkan? Al-Quran. Jadi Allah perintah, sebelum ni Allah ingatkan Bani Israel sebelum ayat ni. Ayat 40. Allah ingatkan Bani Israel supaya ingatlah kembali nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kamu. Targetnya apa dah? Targetnya di sini. Lepas kamu ingat nikmat tu nikmat itu daripada Allah, maka seharusnya kamu berimanlah dengan Al-Quran. Kemudian Allah sebut musaddiqan. Ia membenarkan. 5. Bagi apa? Ma'akum, yang ma'akum bersama kamu. Apa maksud ni? Berimanlah dengan Quran. Kemudian Allah beritahu Quran tu musaddiqan, membenarkan apa yang bersama kamu. Apa dia yang bersama mereka ni? Yang bersama Bani Israel? Taurat. Satu lagi? Injil. Dua-dua tu kitab untuk Bani Israel. Okey, apa kaitan ayat beriman dengan Al-Quran dengan membenarkan apa yang bersama kamu? Apa kaitan dia?
Boleh faham soalan? Allah kata berimanlah dengan Quran. Lepas tu Allah kata Quran membenarkan apa yang ada bersama kamu dalam Taurat dan Injil. Apa kaitannya? Quran melengkapkan Taurat dan Injil. Quran melengkapkan? Taurat dan Injil. Tak, Allah tak kata melengkapkan. Allah kata membenarkan. Bezakan melengkap dengan membenarkan? Apa yang ada dalam Quran tu sama apa yang ada dalam Injil dan Taurat, Ustaz. Yalah, daripada situ apa yang Allah nak sebenarnya? Ha? Ini Yahudi beriman, kononnya dia mendakwa beriman dengan kitab Taurat. Nasrani kononnya mereka mendakwa beriman dengan Injil. Kan? Tengok Allah nak guna. Sebenarnya ayat musaddiqan lima ma'akum, Allah nak bagi tahu sebab kenapa kamu kena beriman dengan Al-Quran. Kenapa kamu kena beriman dengan Al-Quran? Sebabnya ialah Al-Quran ni adalah Sama Ustaz. membenarkan. Tuhan yang sama Allah juga. Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan apa dalam Injil. Dan Yahudi percaya tak apa yang dalam Taurat? Kalau dia percaya apa yang ada dalam Taurat dan Quran datang mengesahkan, tak bercanggah, tak berbeza, logiknya apa dia? Logiknya apa? Kalau kamu beriman dengan Taurat, kamu kena percaya dengan. Jadi sebab kamu kena beriman dengan Al-Quran ialah sebab kamu percaya kepada Taurat dan Taurat dengan Quran sama. Faham? Dan Allah nak tempelak. Allah nak tempelak dan nak bongkarkan sifat munafik Yahudi dan Nasrani. Apa sifat munafik dia? Dalam ayat ini Allah nak menjadikan sebab Yahudi kena beriman dengan Quran. Sebab Quran tidak berbeza, tidak bercanggah dengan kitab mereka. Yang kedua, Allah nak bongkarkan sifat munafik Yahudi dan Nasrani. Apa sifat munafiknya? Dia kata beriman dengan Taurat. Allah nak buktikan sebenarnya Yahudi ni bukan setakat dengan Quran tak beriman, dengan Taurat pun tak beriman. Allah nak bongkarkan. Macam mana tu? Bukti Yahudi tak beriman dengan Taurat, apa dia? Tak beriman dengan? Dia logiknya beriman dengan Taurat kena beriman dengan Al-Quran. Sebab Quran tidak bercanggah dan tidak berbeza dengan Taurat. Bahkan dia musaddiqan. Boleh? Tengok. Allah dia nak buktikan manusia ni bercakap benar ataupun bohong. Kadang-kadang dengan cara bagi satu kitab yang sama dengan isi kitab yang orang tu mendakwa dia beriman. Tiba-tiba dapat kitab lain dia tak beriman yang ni. Tapi dia cakap beriman dengan ni. Sedangkan tak bercanggah pun. Makna apa tu? Sebenar dengan Taurat pun tak beriman. Boleh? Kemudian Allah kata wala takunu, dan janganlah kamu menjadi awwala kafirin. Awal apa dia? Orang pertama. Kumpulan kafir Pertama. yang pertama dengannya. Okey, apa maksud ni? Yang ni yang pertama Allah suruh beriman kan dengan Quran. Kemudian yang kedua Allah larang. Janganlah kufur dengan Al-Quran. Allah tak kata jangan kufur. Allah kata jangan jadi orang kafir yang apa maksud tu? Apa maksud? Jangan jadi seperti Bani Israel. Tak, sekarang Allah larang ni kepada Bani Israel lah. Kamu wahai Bani Israel jangan. Sebenarnya Allah nak kata apa?
wala takfuru, jangan kamu kufur dengan Al-Quran. Beriman dengan Quran dan jangan kufur. Okey? Tapi Allah tak guna ayat jangan kufur. Allah guna jangan jadi kafir yang pertama. Apa maksud dia? Adakah maksud kalau jadi orang kafir yang kedua okey? Ha? Macam mana tu? Apa dia? Saya tahu kenapa pelajar tak boleh jawab. Sebab pelajar tak baca buku tafsir. Kalau saya tak baca pun saya tak boleh jawab. Tahu tak jawapan ni ada dalam kitab apa? Dalam tafsir Syekh Saleh Utsaimin, dalam tafsir Al-Maraghi. Ni. Okey. Allah suruh siapa yang beriman? Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah suruh mereka beriman? Sebab mereka yang paling utama beriman. Sepatutnya mereka yang pertama beriman dengan Quran. Sebab apa? Sebab apa? Mereka dah pernah ada kitab. Mereka dah ada ilmu. Mereka ada maklumat awal. Mereka yang sepatut pertama cepat-cepat beriman bila turun Al-Quran. Okey? Tiba-tiba mereka tak beriman. Allah kata apa? Janganlah kamu ni dengan ada kitab dah, dengan ada ilmu dah, tiba-tiba jadi orang kafir yang pertama. Boleh faham? Saya bagi analogi. Pelajar belajar dengan saya kan dah lama. Yang kat luar sana tak belajar. Di luar kan. Jadi yang kat luar tu tak solat. Okey tak? Okey kan sebab dia tak belajar. Tiba-tiba yang belajar kat saya ni, yang pertama tak solat. Okey ke tak? Tak. Yang patut pertama tak solat siapa? Yang jahil tu. Boleh faham? Boleh ya? Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu dia jahat ni ada berperingkat. Jahat yang paling jahat apa dia? Ha? Mendustakan ayat Allah. Ayalah, dua-dua mendustakan ayat Allah. Tapi antara dua yang mendustakan ayat Allah, ada yang paling jahat. Siapa? Yang awwala kafirin, yang pertama. Kenapa yang pertama paling jahat dibanding dengan yang kedua? Dia tak, dia pengasas, dia pencetus ummah. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang buat kejahatan, memulakan kejahatan, maka baginya dosa dan dia juga tanggung dosa siapa? Makna kalau kamu jadi orang kafir yang pertama, dosa kamu lagi berganda sebab kamu pencetusnya. Okey. Lepas tu kalau kita nak buat dosa, jangan jadi orang pertama. Tunggu orang lain buat dulu. Kadang-kadang dalam kampung kita tak ada orang belaga ayam kan. Kita yang mulakan. Lepas 3 hari, kita mati. Orang sambung. Kita tanggung tak dosa semua tu? Okey? Okey, kemudian wala tashtaru, dan janganlah tashtaru. Dia terjemah tukar ke? Menukar ataupun membeli. Tashtaru ini sebenarnya membeli. Bi ayati, dengan ayat-ayatku. Bila sebut membeli, ada pertukaran barang lah. Sebab tu dia terjemah tukar. Kan, yang membeli bagi apa? Yang membeli bagi apa? Bagi duit. Yang menjual bagi barang kan. Mesti ada pertukaran. Jadi Allah kata jangan kamu tukar ayat-ayat aku dengan samanan qalila. Subhanallah. Saman, harga, qalilan. Apa maksud ni? Harga yang qalil, sedikit ataupun murah. Apa dia ni? Samanan qalila.
Apa mana? Kesenangan dunia. Dunia lah. Dunia kan? Tapi kenapa Allah namakan dunia nilai yang kecil? Kenapa? Sebab dunia bila dibanding dengan akhirat yang kekal abadi, maka dunia ni walaupun 20,000 tahun tapi akhirnya binasa, sebenarnya dia adalah hanya samanan qalilah. Jadi siapa yang berebut dunia ni sebenarnya dia hanya berebut harga yang paling kecil, paling murah. Betul? Sebab tu Nabi kata nak tahu dunia ni murah bila dibanding dengan akhirat. Nabi sebut dalam satu hadis, inna lamawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tempat letak cemeti, tempat sangkut cemeti, tahu? Tempat sangkut cemeti seseorang kamu dalam surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia mana ni? Dunia kita ke apa? Dunia yang mula Allah cipta sampai kiamat. Dunia semua sekali. Jadi harga dia bila dibanding dengan syurga, iaitu sebenarnya penyangkut cemeti lebih mahal. Nabi kata lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi berapa harga penyangkut cemeti tu? Tak ternilai. Tak ternilai harganya. Tak ternilai? Ya, sangat berharga. Tak, katalah kalau penyangkut cemeti tu harga RM10, maka dunia harga berapa ringgit? Mungkin RM5 je. Yang keluar pagi balik petang kan, sampai penyakit jantung, nak kerja apa? Lebih murah daripada penyangkut cemeti. Boleh? Cuba buka surah An-Nisa ayat 77. Apa dia? Lam tara ilal ladzina qila lahum Okey, lagi. kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital. Lagi? Qul mata'ud dunya qalilun. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wala tuzlamuna Cuba kita faham apa Allah cakap tentang nilai dunia. Allah kata qul, terjemah, katalah wahai Muhammad, mata'ud dunya, kesenangan dunia, qalil, sedikit. Okey, yang Allah kata kesenangan dunia ni sedikit ni, dunia yang mana ni? Tak. Allah kata tak, qul mata'ud dunya al-an, sekarang. Tak. Allah kata kesenangan dunia. Bila sebut dunia, mana? Mula Allah cipta sampai kiamat. Allah kata qalil, sikit je. Boleh? Dan kemudian Allah sambung, wal akhirah, bagi kepada umat kamu wahai Muhammad, akhirat khairun, lebih baik. Akhirat lebih baik, tapi bukan untuk semua orang. Akhirat lebih baik untuk siapa? Limanit taqa, untuk orang bertakwa. Boleh faham? Okey, kita termasuk tak orang bertakwa? Termasuk? Ya? InsyaAllah belum lagi lah tu. Kalau dah, sebut apa? Tak, kalau sudah.
Kita dah jadi orang bertakwa. Jangan sebut insya-Allah. Insya-Allah untuk benda akan datang. Alhamdulillah. Jadi kalau sebut insya-Allah belum. Kalau sebut alhamdulillah perasan. Ha? Okey, saya bagi saya bagi bukti. Yang mana satu? Insya-Allah pun tak, alhamdulillah belum. Saya bagi buktikan. Kalau kita orang bertakwa, kita kena anggap akhirat lebih baik daripada dunia. Okey? Apa bukti kita menjadikan akhirat lebih baik daripada dunia? Apa bukti? Boleh tak bagi bukti? Contohlah, dalam setiap hari 24 jam, berapa jam kita habis untuk akhirat, berapa jam untuk kita kejar dunia? Boleh tak tolong jawab? Susah nak jawab? Susah nak jawab ke memang tak boleh jawab? Ya? Kalau saya kata, sebenarnya realiti kehidupan kita, dunia lebih baik daripada akhirat. Betul? Betul tak? Setuju? Setuju. Jangan menafikan. Sebab kita bila keluar bekerja, pagi sampai petang mungkin 10 jam. Betul? Tapi bila solat, berapa minit? Kadang-kadang solat lambat. Bila buka handphone, buka Facebook, buka Instagram, mungkin setengah jam, 1 jam. Bila buka Quran, kan? Jadi bila amal untuk akhirat, ringkas, sekejap. Bila untuk dunia, jadi mulut kita cakap akhirat lebih baik, tapi tindakan kita, dunia lebih baik. Betul kan? Setuju? Kalau tak nak mengaku, tak apa, saya mengaku. Sebab itulah Nabi dan para sahabat orang bertakwa. Sebab itu mereka menjadikan akhirat lebih baik. Buktinya apa? Bagi Nabi dan para sahabat, akhirat jauh lebih baik pada dunia. Apa buktinya? Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah sebab apa? Sebab dunia ke sebab akhirat? Dia sanggup tinggal semua kesenangan hidup kat Mekah, harta mereka semua tinggal. Sebab apa? Adakah dijamin, dijanji oleh Allah harta yang lumayan di Madinah? Tak ada. Tak ada. Bahkan ramai sahabat yang di Mekah asalnya kaya, bila berhijrah jadi fakir. Sebab apa? Sebab dalam kepala mereka akhirat lebih baik. Betul lah Nabi dan para sahabat kalau diberi peluang untuk berjihad, mati untuk dapat akhirat, mereka berebut ke mereka mengelak? Berebut. Sebab fahaman mereka wal akhiratu khairun. Okey. Jadi ingat dunia yang kita kejar tu, bangga ada juta-juta, Allah kata apa? Qalil. Akhirat yang kita buat tu cincai tu, Allah kata khairun. Ingat dua perkataan ni. Boleh? Okey. Macam mana ni orang Yahudi, Allah larang orang Yahudi jangan menukar ayat aku dengan dunia yang kecil. Macam mana tu? Dia orang Yahudi tak nak terima Nabi Muhammad, kan? Walaupun dalam hati mereka yakin memang itulah Nabi yang disebut dalam kitab mereka. Kenapa mereka tak nak terima? Sebab mereka ada jawatan, sebab mereka ada pangkat. Bila mereka ikut Nabi Muhammad, semua pangkat mereka. Pangkat itulah Allah kata samanan qalila. Dia tak nak terima Al-Quran. Mereka ubah kitab mereka dalam Taurat. Sebab apa? Sebab nak jaga samanan qalila, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Ada tak orang yang beragama bersikap macam Yahudi? Ada benda dia cakap, ada benda kebenaran dia simpan. Ada? Sebab apa? Samanan qalila. Betul? Berapa banyak kemungkaran berlaku, tapi ulama diam je. Mufti pun, saya kata mufti, yang kata diam pelajar. Jangan tangkap saya. Tangkap pelajar saya.
Okey. Apa dia? Wa iyaya, dan hanya kepadaku fattaqun, maka takutlah. Subhanallah. Di hujung ni Allah kata apa? Hanya kepada aku hendaklah kamu takwa. Apa makna takwa? Ikut perintah Allah dan tinggal. Kenapa Allah sebut takwa di hujung? Sebab Yahudi ni dia tak nak terima Al-Quran, tak nak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sebab apa? Sebab dia takut hilang jawatan, takut kedudukan. Allah kata apa? Hanya kepada aku saja takut, jangan takut hilang jawatan. Sebab apa? Dunia ni aku pencipta, bukan pangkat kamu saja. Dunia ni adalah milik aku. Kalau kamu takut pada aku, lebih daripada pangkat aku bagi. Boleh? Okey, kemudian wala talbisu, dan janganlah kamu mencampur adukkan. Talbisu, kamu campur adukkan al-haq, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Apa makna hak? Al-haq dia al-haq dalam bahasa Arab makna dia asy-syai'us sabit, sesuatu yang tetap, yang tak akan berubah. Itu kebenaran. Contoh, Allah itu satu, mungkin tak berubah jadi dua. Tak. Azab Allah adalah benar, mungkin tak satu ketika azab Allah tidak ada. Surga adalah benar, neraka adalah benar. Jadi al-haq ialah sesuatu yang tak akan berubah. Lawan dia al-batil. Apa makna al-batil? Iaitu sesuatu yang sentiasa berubah. Kalau selalu berubah tu batil lah. Boleh? Biasa hukum Allah berubah tak? Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina, kalau dah kahwin, rejam kan? Mungkin tak kita ubah satu masa. Tapi undang-undang manusia selalu tak berubah. Berubah kan? Jadi undang-undang manusia ni hak ke batil? Batil. Jadi macam mana kita nak bezakan hak dan batil? Macam mana nak tahu yang ni salah, yang ni betul? Benar ayat ni Allah nak perintah apa ni kepada Bani Israel? Hendaklah kamu bezakan antara hak dan batil. Jangan duk macam keliru sampai bercampur hak dan batil. Kena bezakan. Jadi soalnya macam mana kita nak bezakan antara hak dan batil? Quran. Sebab itulah salah satu nama Quran apa dia? Al-Furqan. Apa makna Furqan? Furqan ialah pembeza. Bila kita baca Quran tadabbur, baru kita tahu, ya Allah, rupa-rupa yang ni adalah batil. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Cuba terjemah. Al-haqqu, kebenaran itu adalah min rabbika, hanya dari Tuhan engkau. Fala takunanna, dan jangan kamu menjadi orang yang mumtari. Apa dia? Orang yang ragu-ragu tentang kebenaran. Okey. Jadi ayat ni nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu kebenaran tu adalah datang daripada, makna apa tu? Yang selain daripada Allah semuanya batil. Semua selain daripada Allah adalah batil. Tok guru ke ulama ke batil. Ustaz, daripada Nabi tak bercakap melainkan wahyu. Bila wahyu dia min rabbika. Boleh faham? Sebab tu dalam surah Yunus ayat 32. Cuba buka. Surah Yunus ayat 32.
Famaza ba'dal haqq illa dhalal. Ada ke? Yang lepas tu cuba terjemah. Famaza ba'dal haqq, maka maksud dia macam ni. Tidak adalah yang selepas hak melainkan adalah sesat. Boleh? Jadi sebenarnya ada dua aja, satu hak, satu tidak ada yang ketiga. Boleh? Dan al-haq, kita nak tahu dia hak ataupun batil, tengok datang daripada Allah tak? Kalau datang daripada Allah, Quran dan hadis, hak. Kalau selain daripada tu, batil. Ustaz, ada ulama cakap betul. Betul tu sebab memang daripada Al-Quran. Boleh? Okey, jadi Allah nak larang yang pertama di sini apa dia? Kena bezakan antara hak dan batil. Ada tak dalam Al-Quran Allah bagi contoh? Makhluk Allah ni mula-mula dia kafir. Bila kafir dia dalam kebatilan kan? Dia tak tahu beza antara hak dan batil sebab dia kafir. Tapi bila dia dengar ayat Quran je, terus dia beriman dan terus dia dapat bezakan. Rupa-rupa akidah aku selama ni adalah batil. Sejak bila dia dapat kenal hak dan batil? Bila? Siapa tu? Jin. Antara jin cakap apa dia? Dulu aku sangka lelaki ni manusia datang minta tolong pada kami. Kami sangka benda tu betul. Tapi bila kami baca dengar Al-Quran, kami tahu itu adalah salah. Bahkan menyebabkan kami pula rasa bangga bila manusia datang minta pertolongan jin, menyebabkan jin rasa bangga. Rupa-rupanya benda itu adalah salah bila mereka tahu. Jadi mustahil manusia dapat bezakan antara hak dan batil melainkan setelah dia tadabbur Al-Quran. Okey. Contohlah saya bagikan. Kalau kita kita bagi hutang pada orang, kemudian sampai janji kata lepas setengah tahun dia nak bayar kan. Tiba-tiba bila kita minta lepas 6 bulan, dia bankrupt. Kan? Dia bankrupt. Ataupun dia tak mampu bayar. Apa patut kita buat? Kita kalau kita minta juga dia tak mampu bayar, kita minta juga, apa hukum? Mana tahu dosa. Kita minta juga, aku tak kira kamu bankrupt ke apa, janji 6 bulan. Apa hukum kita minta hak kita tu? Apa hukum? Dosa Ustaz, tapi tak ingat dari kat mana tu ada Al-Quran. Hukum dia kalau kita minta dalam keadaan dia tak mampu, hukumnya adalah batil. Sebab apa? Al-Haq iaitu Al-Quran berkata kamu kena bagi masa pada dia. Kalau minta haram. Jadi minta tu batil. Dan yang terbaik Allah bagi pilihan. Yang terbaik apa dia? Halalkan. Khairun antasaddaku. Yang terbaik ialah kamu sedekahkan. Makna apa ni? Orang hutang kita 10k kan? 10k. Lepas nak saja tulis banyak ni. Nak test. Lepas 6 bulan dia tak mampu bayar kan? Allah bagi dua pilihan pada kita. Pertama, tangguhkan. Bagi masa 6 bulan lagi ke? Sampai dia boleh bayar kan? Tapi Allah kata yang terbaik sedekah. Kita pilih yang mana? Tengok Allah kata lebih baik sedekah kan? Tapi kita ni 10,000 ni. Mana yang Allah kata lebih baik tak masuk? Yang kita nampak ialah samanan qalila. Boleh? Kalau kita rasa kita buat apa-apalah,
Contohlah kita pergi umrah kan 3 kali. Kita pun cerita pada orang, saya dah pergi umrah 3 kali. Hak ke batil? Hak ke batil? Kenapa batil? Kenapa batil? Tak perlu nak sebut. Apa dia? Tak perlu nak ceritakan sampai 3 kali. Itu hak tu pakai logik akal kita. Kan dah sebut tadi al-haq mesti datang daripada Allah. Sebutlah daripada Quran. Dalil daripada Quran apa dia? Tak boleh kita cerita amal ibadat kita pada orang. Apa dalilnya? Tak tahu sebab apa? Sebab tak tadabbur Al-Quran. Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tengok, Allah kata fala tuzakku anfusakum, surah An-Najmu. Jangan kamu tuzakku apa dah? Tuzakku daripada zakat lah. Zakat tu sucikan. Jangan kamu sucikan diri kamu. Macam mana sucikan diri kita? Aku baik, aku buat umrah, itu sucikanlah. Pasal baik. Perasan baik. Kenapa tak boleh? Kenapa haram? Bila kita kata kita buat begini-begini, itu adalah batil. Kenapa? Sebab Allah kata huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa sebenarnya bertakwa. Mulut bukan bukti takwa. Yang bukti takwa ialah hati. Jadi tak payah cerita pada orang. Okey. Jangan kamu campur adukkan antara hak dan batil. Kemudian wataktumul haq, dan kamu sembunyikan al-haq, kebenaran. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu ta'lamu, mengetahui. Okey. Jadi berapa larangan dalam ayat ni? Ayat 40. Berapa larangan? Berapa larangan? Ayat 42 aja. Dua. Satu, jangan campur adukkan antara hak dan batil. Yang kedua, jangan sembunyikan kebenaran. Okey. Kalau kita perasan, Allah larang orang Yahudi jangan campurkan hak dengan batil kan. Tiba-tiba Allah larang pula, dan jangan sembunyikan kebenaran. Bila dia dah campurkan hak dengan batil, adakah bermakna dia sembunyikan kebenaran? Dia tak sembunyi, dia campur. Beza tak antara campur dengan sembunyi? Beza kan? Kalau dia dah campur, kenapa Allah larang lagi? Jangan sembunyikan. Sebenarnya dalam proses dia mencampur hak dan kebenaran, hak dengan batil, orang nampak tak kebenaran? Tak. Jadi proses campur tu macam juga dia sembunyikan kebenaran. Okey, macam mana? Apa hukum kita sembunyikan kebenaran? Kita tak sampaikan kepada orang. Apa hukum? Dosa. Dosa kecil ke dosa besar? Ada dalil? Lambat tu ada 6,000 ayat. Cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah ayat 159. Al-Baqarah 159. Saya tak tulis Tengok, masing-masing tengok. Allah kata apa? Innal lazina, sesungguhnya orang yang yaktumuna, sama, yaktumuna menjemunyikan apa yang kami telah turunkan minal bayyinat, daripada keterangan
dan huda petunjuk min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada manusia, tapi dia sembunyi, dia tak sampaikan. Apa balasannya? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah, dan bukan Allah saja laknat. Semua makhluk-makhluk lain melaknat dia. Jin, haiwan, semua melaknat dia. Okey. Mesej. Apa mesej di sini? Okey. Kita nak faham macam mana dikatakan sembunyi kebenaran. Takut-takut kita termasukkan. Macam mana bentuk sembunyikan kebenaran? Kata Syekh Shalih Utsaimin, berlaku dalam dua bentuk. Pertama, bila orang tanya ilmu pada kita tentang Al-Quran ke tentang hadis, kita tahu tapi kita tak nak beritahu, itu haram dan dosa besar. Saya tak nak beritahu. Hukum dia adalah dosa besar dan dilaknat oleh Allah. Yang kedua, sembunyi kebenaran boleh berlaku, kita tengok kemungkaran. Kita tahu dia tak tahu ataupun dia belum pernah ditegur kan. Dan kita ada ilmu tapi kita jalan je buat tak tahu. Kita termasuk orang yang sembunyikan kebenaran. Dan kita akan dilaknat oleh Allah. Boleh? Jadi mungkin tak kita termasuk dalam orang yang menyembunyikan kebenaran? Mungkin tak? Mungkin. Saya nak tanya, kenapa ni? Dia bukan rasuah, dia bukan berzina, dia bukan bunuh orang, dia tak sampai ke ilmu je. Kenapa dosa besar sampai dilaknat? Kenapa? Sebab dia seolah-olah buat khianat. Khianat apa? Yalah, rasuah pun khianat juga, berzina pun khianat juga. Dia tak beritahu tentang kebenaran, Ustaz. Yalah, tak bagi tahu kebenaran, betul lah. Tapi kenapa sampai dilaknat ni? Laknat makna apa? Jauh daripada rahmat Allah. Berapa ramai yang belajar kan tak sampaikan? Takkan dilaknat? Dia bukan mencuri pun. Kita tak pernah jumpa dalil daripada hadis ke Quran pencuri kena laknat. Tak ada. Perampok kena laknat, tak ada. Penzina kena laknat, tak ada. Tapi tak sampai ke ilmu kena laknat. Sebab apa? Lebih bahaya kalau orang berilmu tak sampai ke ada orang bisa berjaya. Dia punca manusia ramai masuk neraka sebab apa? Jahil apa ni? Ilmu apa? Ilmu kena Allah. Semua manusia masuk neraka sebab tak kena Allah. Tak kena Allah, puncanya apa? Ni, orang berilmu tak sampaikan. Jadi kesan dia sembunyikan ilmu, puncanya menyebabkan ramai masuk neraka. Kalau dia membunuh orang, kan? Kadang-kadang yang kena bunuh masuk syurga kalau dia beriman. Betul tak? Kalau dia berzina, rogok orang yang dirogok kadang-kadang masuk syurga. Tapi dia duk mengaji je. Berapa ramai di luar sana sesat, akhirnya tak solat, tak kena Tuhan, mati, masuk neraka. Ini bertanggungjawab ni. Penyebab orang masuk neraka sebab ilmu tak sampai. Boleh? Oh, besar tu. Sebab tu sampai tak kena laknat. Sebab menjadi sebab ramai masuk neraka. Kita tak bagi orang makan kan? Katalah orang miskin, kita tak bagi makan. Belum tentu orang tu masuk neraka. Sebab katalah dia lapar, kita tak bagi makan, tapi dia solat, masuk syurga. Betul tak? Tapi kita bagi makan, setiap hari bagi makan, tapi dia tak solat, tak kenal Tuhan, dia masuk neraka, kita bertanggungjawab. Boleh? Sebab tu kita kena betulkan cara kita membantu manusia. Jangan bagi material sahaja. Sebab yang tak bagi material ni, tak kena laknat. Allah sebutlah mungkin sebab masuk neraka, tak bagi makan pada orang miskin. Tapi tak ada ayat kena laknat.
Yang kena laknat bila tak sampaikan ilmu. Maka sebab itulah orang yang menyampaikan ilmu darjah dia terlalu tinggi, dan orang tak sampaikan ilmu darjah dia sampai dilaknat. Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran. Tak cukup, satu lagi, mengajar tu makna tak sembunyikanlah. Itulah manusia terbaik. Semoga kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, bukan bagi makan orang je, tapi bagi ilmu. Ni lagi teruk apa dia? Orang Yahudi sembunyikan kebenaran. Kebenaran apa yang dia sembunyi? Antaranya ialah sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Dia ubah. Supaya apa? Supaya orang jangan beriman dengan Nabi Muhammad. Ada juga dia mengatakan apa? Muhammad ni bukan Nabi yang disebut dalam kitab. Muhammad ni adalah rasul khas untuk ummiyin, untuk orang buta huruf. Bukan rasul yang disebut dalam kitab kita. Itu juga termasuk sembunyikan. Okey. Jadi siapa yang berilmu, tanggungjawabnya sangat besar dan berat. Ustaz lepas ni tak boleh belajar dah. Cukup kan. Nanti lagi belajar banyak, lagi banyak kena anak. Jangan. Bahkan lagi kita belajar banyak, lagi kita sampaikan, kita menjadi lagi terbaik. Okey. Cukup lah. Kita berhenti ayat 42. Saya tak ingat ada dalam ayat Quran 2 atau 3 macam tu. Saya tak ingat ayat dengan apa surah dia. Cuma dia nak bagi tahu yang kalau kita buat kebajikan, contohnya lah kita beri bantuan kepada sesiapa ke, dan kita hebahkan, maknanya kita bagi tahu kepada orang ramai. Benda tu tak dilarang kan Ustaz? Tak. Ada satu ayat Quran Allah kata apa? Surah Al-Baqarah. Wa in tu'tu sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kamu bagi sedekah, itu adalah benda yang baik. Tapi Allah kata lepas tu wa in tu'tu hal fuqara, tak ingat sekejap. Wa tukhfuha. Apa dia? Wa in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Sekiranya kamu zahirkan sedekah kamu, maka baik. Tapi dalam tafsir ulama kata apa? Bila kita zahirkan sedekah menjadi baik. Bila tu? Bila kita bersedekah mendorong orang lain untuk bersedekah. Satu. Yang kedua, bila kita tidak ada unsur riak. Ketika itu zahirkan. Tapi Allah kata wa in tukhfuha, sekiranya kamu sembunyikan, fahuwa khairun, dia adalah lebih baik. Jadi kalau kita jenis yang cepat perasan kan, mudah sangat riak, maka yang terbaik ialah sembunyikan. Okey. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada soalan lain? Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya tentang status doa ni. Allahumma arini haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah, wa arini batila batilan warzuqni ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada kaedah pada hadis? Saya dah carilah, tapi saya tak jumpa sumbernya. Saya pernah cari hadis ni sumbernya, tapi saya tak jumpa. Jadi bila tak jumpa, saya tak berani cakap. Biasa kalau dhaif, dia akan sebut hadis tu dhaif. Kalau sahih, dia kata sahih, tapi saya tak jumpa. InsyaAllah lain kali saya akan cari, saya akan beritahu. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hanya sedekah Al-Quran melalui NGO, adakah kita telah termasuk orang yang menyampaikan kebenaran?
Belum lagi lah, sebab Quran belum tentu orang baca. Yang kedua, kalau dah baca belum tentu dia faham. Maka yang terbaiknya apa dia? Dia sebenarnya dalam dua bentuk ni. Pertama, orang tanya, kita ada ilmu, kita tak jawab, itu sembunyi. Jadi nak mengelak yang pertama apa dia? Cara nak mengelak yang pertama, jumpa orang lari. Yang kedua, kalau tengok kemungkaran dan kita rasa dia tak tahu kan, kalau kita tahu kemungkaran yang dilakukan, dia dah tahu, dah ada orang tegur, kita tak tegur, tak salah. Itu bukan sembunyikan kebenaran. Jadi kalau kita tengok orang tu memang jahil buat kemungkaran, kita pun buat tak tahu, termasuk sembunyikan kebenaran. Susah. Sebab tu Nabi Nuh menyampaikan kebenaran siang dan malam 950 tahun. Ustaz, Ya? soalan. Ya. Tadi Ustaz ada cakap kita hidup di dunia ni jangan kejar keduniaan dan kejar akhirat kan. Ya. Tapi kalau kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah SAW, macam Abdul Rahman Auf katakan, Abdul Rahman Auf tu dia antara orang yang paling kaya sekali kan. Ya. Jadi soalannya? Soalannya ialah masa Abdul Rahman Auf di hijrah ke Madinah, duduk sama kaum Ansar. Kaum Ansar tu cakap kat dia, pilihlah apa yang dia ada. Kemudian Abdul Rahman Auf cakap, tunjukkan saya ke market. Kemudian dia berniaga. Okey. Maknanya dia kejar juga dunia kan, sehingga dia jadi antara orang paling kaya tadi. Tak, macam ni. Kita bila sebut Abdurrahman bin Auf, kita gambar apa? Kaya. Kan? Bila sebut Osman, kita gambar kaya. Sebenarnya kita tahu tak sumbangan Abdurrahman bin Auf kepada agama Islam, kepada dakwah Nabi, termasuklah dalam peperangan. Ada fakta dia, berapa banyak yang dia sedekahkan harta dia. Ratus-ratus, ribu-ribu ekor unta. Itu satu. Jadi dia cari harta untuk apa? Untuk agama. Banyak harta dia sumbang untuk agama. Kena tengok yang tu. Satu. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf ni sentiasa berada di barisan depan dalam peperangan. Dan dalam solat berjemaah, dia duduk barisan depan. Ketika Umar dibunuh, Umar masa tu jadi imam, Umar dibunuh. Tahu tak siapa yang ganti Umar menyambung solat subuh tu? Abdurrahman bin Auf. Walaupun dia paling kaya, tapi solat subuh sah pertama. Dan kita tahu tak bahawa Abdurrahman bin Auf menjadi hebat sebab apa? Bukan sebab dia kaya. Sebab dia sebab dia ikut Nabi. Sebab dia ikut Al-Quran. Hidup dia untuk Al-Quran. Dia berhijrah ke Madinah pun kerana Allah. Bukan untuk berniaga. Jadi jangan tengok sudut kekayaan saja, tapi tengoklah perjuangan Abdurrahman bin Auf. Sedekah dia, infak dia untuk Islam terlalu besar dan luar biasa. Termasuklah Osman bin Affan. Osman bin Affan kaya kan, tapi dia jadi pemimpin khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin. Tonggak kepada kekuatan Islam kan. Tapi kita ambil sudut kekayaan, kita tak jadi tonggak kepada kekuatan Islam kan. Tengok-tengok di masjid tak nampak pun kan. Bukan semualah, bukan semua. Dan saya nak sebut satu lagi kan. Dia Abdurrahman kaya, Osman kaya. Nabi dengan Osman ataupun dengan Abu Bakar dengan Abdurrahman, mana lebih kaya? Nabi bukan kaya juga Ustaz. Tak, saya tanya soalan, mana lebih kaya? Osman bin Affan. Okey? Osman bin Affan lebih kaya. Abdurrahman bin Auf lebih kaya daripada Nabi. Saya tak kata Nabi miskin. Lebih kaya, kan? Tapi siapa yang paling banyak memberi sumbangan kepada Islam? Yang kaya ke yang berilmu? Subhanallah. Bahkan Abu Bakar jadi hebat sebab Nabi. Sebab dia ikut Nabi
Sebab dia follow Al-Quran. Sebelum dia beriman, dia jadi kaya. Tapi Abu Bakar tak ada nama, orang tak sebut pun. Sebab orang kafir pun ramai kaya. Tapi bila dia masuk Islam, kekayaan dia menjadikan dia semakin hebat. Okey, wallahu a'lam. Jadi jangan salah faham. Jangan ingat ustaz ni anti kekayaan. Tak. Student saya ramai yang kaya. Walaupun saya taklah kaya sangat kan. Nak kaya silakan, tapi jadilah tonggak kepada kekuatan Islam. Ada lagi soalan? Salam Ustaz, zakat, infak, sedekah dan memberikan pinjaman yang baik pada Allah sering disebut dalam Al-Quran. Boleh Ustaz jelaskan apa kaedah beri pinjaman kepada Allah? Man yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang memberi pinjam kepada Allah? Maksud apa? Maksud ialah kita infakkan harta kita untuk agama Allah, untuk fi sabilillah. Dia infak, tapi Allah guna perkataan al-qardu. Qardu ni pinjam. Tengok bahasa Al-Quran. Allah nak pujuk hati hamba-hamba dia yang rasa sayang pada harta. Bila kita sayang pada harta, Allah guna infak, kita rasa berat nak bagi. Tapi Allah guna satu perkataan yang kita mudah nak bagi. Apa dia? Pinjam, kan? Kita antara orang nak pinjam duit kita dengan orang orang nak kita sedekah terus. Yang mana kita dahulukan? Abang, saya nak pinjam duit. Abang nak bagi pinjam pun boleh. Abang nak bagi terus pun boleh. Kita bagi yang mana? Bagaimana? Bagi pinjam kan? Sebab apa? Sebab bila sebut pinjam, dapat balik. Perkataan yang kita suka itulah Allah guna. Siapa yang bagi pinjam pada Allah, subhanallah. Kita kalau pinjam, kalau kita bagi pinjam pada orang kaya kan, katalah contohlah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari kan, dia nak pinjam duit kita 5,000. Lepas tu seorang lagi orang kampung nak pinjam 5,000 juga. Kita bagi pada siapa dulu? Bagi pada siapa dulu? Bagi siapa? Bagi pada orang yang mampu nak bayar. Subhanallah, kita akan pilih Syed Mokhtar kan? Kenapa? Dia memang mampu dan ada kemungkinan dia bagi lebih. Subhanallah. Ini kita bagi pinjam kepada Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Pencipta langit dan bumi. Kun fayakun. Yang Allah kata dalam hadis kursi, kalau semua manusia dan jin berkumpul untuk minta hajatnya kepada aku dan aku bagi semua, barulah setitik air yang melekat di jari, harta aku masih seluas laut. Jadi Allah nak betulkan cara kita berfikir. Kalau kamu sanggup bagi pinjam pada orang kaya yang dijamin bayar dan mungkin dia bayar lebih, kenapa susah nak bagi pinjam pada aku? Aku akan bagi berganda, 700 kali ganda. Pinjam. Boleh faham? Ini bagi sikit je. Itulah kita kan. Itulah kita. Okey. Soalan daripada Zoom, Ustaz. Betul ke ada orang kata kalau kita belajar tentang agama Islam tanpa berguru, bermakna kita berguru dengan syaitan? Saya tak jumpa hadis lah. Cuma memang wajib berguru. Sebab buktinya Nabi sendiri pun berguru. Sahabat-sahabat semua berguru dengan Nabi. Tidak ada seorang pun sahabat yang belajar tanpa guru ataupun dapat ilmu apa? Dia panggil laduni. Tak ada. Yang ilmu laduni seorang je yang dapat. Siapa? Khidir je. Siapa yang mendakwa dia dapat ilmu laduni, dia pendusta, dia pembohong. Universiti tak masuk, SPM tak lulus, tiba-tiba macam-macam cakap kan.
Jadi mesti berguru. Cuma hadis siapa tak berguru, gurunya adalah syaitan, saya tak jumpa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah penting untuk kita mempelajari perbandingan agama untuk kita yang beragama Islam tahu agar tidak sama dengan agama lain? Okey, macam ni. Dia sebenarnya bila kita tahu al-haq, automatik kita tahu al-batil. Jadi bila kita dah tahu kebenaran, kita dah faham agama kita dan kita nak berdakwah pada agama lain, ketika itu perlu untuk kita belajar perbandingan agama. Tapi dalam keadaan kita, agama kita pun tak jelas, tak mantap, Quran pun tak faham, jangan belajar. Ulama kata jangan belajar agama lain, perbandingan agama. Sebab apa? Takut kita keliru sebab agama kita pun tak jelas. Macam mana nak belajar agama lain? Bila kita masuk kelas agama bila kita masuk kelas agama berbayar dan kita dilarang untuk berkongsi ilmu atas nama amanah. Jika kita berkongsi ilmu, adakah kita dikira tidak amanah? Saya nak bagi tahu, kalau dia masuk kelas yang berbayar, kemudian guru pesankan jangan kongsi ilmu sebab itu ilmu dia. Saya nak bagi tahu, orang yang tak nak kongsi akan dilaknat oleh Allah. Guru tu boleh jadi dilaknat oleh Allah. Sebab apa? Dia menjadi penyebab pelajar tu sembunyikan ilmu. Boleh faham? Dia menjadi penyebab kepada pelajar tu sembunyikan ilmu. Itu satu. Yang kedua, ilmu agama ni sebenarnya milik siapa? Kenapa kita nak jadikan dia hak pribadi kita? Itu bahaya tu. Bila guru menganggap ilmu tu adalah hak dia, akhirnya pelajar bila habis belajar dia cakap apa? Halalkan ilmu saya. Halalkan. Mana sebelum tu haram ke? Tak betul. Jadi nak ambil ilmu saya, nak sebar, silakan. Itu bukan ilmu saya. Itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan dari Zoom, Intan Banifis. Mana sebelum tu haram? Daripada Intan Banifis daripada Zoom, soalan orang berkenaan tadabbur ayat semalam. Orang yang bahagia bila dia tak rasa takut dan sedih, bagaimana kita nak apply dengan situasi sekarang bila semua orang takut dengan COVID-19? Dia kaedah dah Allah bagikan, faman tabi'a hudaya, siapa ikut petunjuk aku fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kita nak applykan ialah dengan cara balik semula pada Quran. Bila balik pada Quran, PKP sambung 2 tahun pun tak ada masalah. Sebab apa? PKP menghalang dia, mungkin menghalang pergerakan dia jumpa manusia. Tapi dengan dia ikut perintah Allah, dia berhubung dengan Tuhan manusia. Kita kalau dapat berhubung dengan orang kaya, kita dah jadi okey kan? Ini dapat berhubung dengan Allah, pencipta orang kaya. Lagi kita hebat. Sebab itulah pemuda kafir, saya nak tanya, PKP yang zaman kita dengan PKP kepada pemuda kafir, mana lebih dahsyat? Pemuda kafir tak boleh merentas apa? Bukan setakat tak boleh merentas negeri, bukan setakat tak boleh merentas daerah, tak boleh merentas gua, pintu gua pun tak keluar 309 tahun. Tapi dia bahagia tak? Ya Allah, 309 tahun rambut tak pernah gunting. Kita 3 hari sekali kena guntingan. Misal kena cukur, dia tak payah apa. Jadi sebenarnya PKP bukan masalah. Masalah apa dia? Kita di PKP-kan dengan Al-Quran. Berapa lama kita di PKP-kan dengan Al-Quran kan? Tak boleh merentas ke tadabbur Al-Quran. Itu yang bahaya tu. Wallahu a'lam. Cukup Last soalan daripada Zoom, Ustaz. Ya. Last ya. Dari Fatimah, adakah perpecahan umat Islam dalam negara ini adalah akibat kebatilan? Tak, perpecahan. Semuanya sebab tak ikut Al-Quran. Saya bagi dalil lah. Cuba buka surah ni.
Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 137. Muka surat 21. Jadi punca perpecahan. Ayat 137 Ustaz. Ya. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in walau fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikumullah wa huwas samiul alim. Okey, maksud dia. Maka sekiranya amanu, mereka sebagaimana kamu tengok Allah kata beriman, bukan setakat beriman, tapi beriman bimisli ma amantum bihi. Sekiranya mereka beriman seperti kamu, Nabi dan sahabat beriman. Sama je, tak ada beza. Maka Allah kata apa? Faqad ihtadaw. Maka mereka akan dapat hidayat. Tetapi sebaliknya, wa in tawallaw, sekiranya mereka berpaling daripada apa? Daripada hidayah ataupun iman sebagaimana Nabi dan sahabat, Allah kata fa innama hum fi shiqaq. Sesungguhnya hanyalah mereka dalam apa makna shiqaq? Dia terjemah apa tu? Perbalahan. Tengok Allah guna perkataan satu innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah. Satu. Yang kedua, fi shiqaq. Fi ni apa makna? Fi makna dalam. Makna apa ni? Orang yang tak ikut Al-Quran, tak ikut sunnah, dia sentiasa dalam perpecahan. Makna dia tak akan keluar daripada perpecahan tersebut. Seolah ni botol ni perpecahan duduk kat dalam. Macam air kan, air tak akan keluar. Jadi siapa tak ikut Quran dan hadis, perpecahan tu meliputi dia. Dia tak boleh nak keluar. Sehinggalah dia amanu bimisli ma amantum bih. Jadi punca perpecahan ialah sebab tak ikut Quran dan hadis. Wallahu alam. Cukup lah? Okey, kita tutup dengan kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.